وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alayha sa'idan jurza am hasibata anna ashabal kahfi warraqi إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم اللهم صل صلاة kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadu wa tanfariju bil kurabu وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا
محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك وعلى آله صحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur kita sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla Jalalah atas kurniaan Allah pada kita pagi ini. Diberikan kepada kita kelapangan, diberikan kepada kita ruang, diberikan kepada kita satu kesempatan untuk sama-sama kita menghadiri majlis ilmu bersua wajah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat kehidupan hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati hingga ke penghujungnya insya-Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menambahkan keberkatan dalam hayat pinjaman Allah ini, kita akan sambung pengajian kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati, iaitu pada sambungan adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan. Betul no? Muka surat berapa? 30. Muka surat 30. Ada yang kitab Jawi sini, ada kitab Jawi. Kalau Runi 30 lah. Oh, kita tak Jawi. Kalau Jawi muka surat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia di dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kita masih lagi di dalam perbicaraan berkenaan dengan satu hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, hadis di atas, la yadkhulul jannata nammamu. Kata Nabi SAW,
Tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Mengadu-ngadu yang macam mana? Maka ta'rif ataupun pengenalan yang dikatakan mengadu-ngadu ni, kata Imam Bukhari dan Muslim, dia kata ittifaq ulama bahawasanya mengadu-ngadu itu adalah dosa besar. Apa dia? Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah yang lain kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Itu yang haram. Kita pindah apa yang orang cakap kita dengar, kita bawa cakap orang tu pergi sampaikan kepada orang lain dengan tujuan, kata kat dia, aku memang abang kat dia apa ya. Itu kata, barulah dia tu tahu panggil kau ni macam mana. Biar mereka bergeli sama-sama mereka. Ini yang dimaksudkan berdosa besar. Apabila kita memindahkan perkataan seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Ataupun sekumpulan sahabat kepada sahabat yang lain. Contoh, kita berghibah, mengumpat secara berjemaah. Ingat semayang ya jemaah. Mengumpat berjemaah. Ramai. Kalau istilah bahasa Arab, lebih daripada 3 orang dipanggil jemaah. Kalau istilah fiqh, lebih daripada 2 orang dipanggil jemaah. Jadi ramailah. Kita bawa perkataan tadi yang tahu. Hak dia kata dia tak cerita. Dia cerita hak depa kata. Tadi yang tahu. Depa kata macam ni kan. Patut hak hang tu tanya. Hang tak kata apa lah. Dah aku dengar dia, aku memang tak suka. Padahal dia suka. Ini yang dipanggil oleh Rasulullah dengan nama namam. Namam. Orang yang mengadu domba, yang membawa pindah perkataan hak yang tak elok daripada orang satu jemaah ataupun orang persendirian kepada orang lain. Maksudnya namam. Dan boleh kita pindah-pindah perkataan. Boleh mengadu domba bawa lepas cerita. Ingat cerita di sini, aku sampaikan cerita ni. Yang mana dia kata perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya. Perkataan yang berbentuk nasihat. Baik. Abang mai kuliah. Dengar kuliah. Dapatlah 1 ke 2 ke. Pindah. Pindah perkataan. Balik pi. Ajaklah siapa. Atau mungkin kita boleh tulis. Kita sekarang kan boleh forward kan. Antara poin yang kami dapat pagi ni. Sekian-sekian. Itu juga dipanggil namam. Tapi pindah ini pindah yang berbentuk nasihat, kata-kata semangat, sabda-sabda Nabi SAW. Boleh kita jadi orang yang memindahkan perkataan. Boleh orang jadi orang namam, tapi namanya akan masuk ke dalam surga. Benda ni orang tak dipanggil orang yang mengadu domba. Yang bawa cerita tak elok kepada cerita yang paling tak elok. Ni kita bawa cerita yang elok untuk memperelokkan. Okey. Kita tengok dalam sejarah baginda SAW. Awal-awal Nabi SAW diutuskan. Nabi ni dia masyhur dengan kerasulan baginda ketika berusia 40 tahun. Baru masyhur. Maksud dia baru diputerakan sebagai Rasulullah SAW. Yang kata sejarah berlaku pada malam nuzul Quran. Turunnya wahyu pertama, yakni surah Al-Alaq. Dan waktu itulah baru baginda dirasulkan. Dirasulkan. Jadi menjadi satu keperluan untuk Nabi isytiharkan kerasulan baginda kepada penduduk-penduduk Mekah yang ketika itu tengah kemuncak kejahilan. Apa yang Nabi boleh buat ketika ini iaitu menggunakan lidah untuk berkata-kata, memanggil umat manusia yang betul-betul tengah dalam kejahilan tu, tengah musyrik tu, kepada mentauhidkan Allah Ta'ala. Susah ni. Bila kita nak terjun di dalam kelompok orang jahil. Kita nak berdakwah, kita nak ajak dia keluar daripada situ. Ibarat macam kita masuk kelab malam, orang tengah minum mabuk, orang tengah berzina secara ngambang,
Orang tengah menari tak sedar diri, kita nak masuk berceramah dalam tu. Ada orang nak dengar cerita kita? Tak dengar. Nah, begitulah keadaan diri baginda yang seorang. Baginda diutuskan di tengah masyarakat yang sakit jiwa dia. Yang rohani cukup parah. Maka ketika ini baginda menggunakan lidah sebagai perantaraan untuk menyampaikan apa yang telah pun Allah Ta'ala sampaikan kepada baginda melalui Jibril alaihissalam, dan dengan lidah suci baginda inilah baginda nak sampaikan kepada seluruh masyarakat jahiliah Quraisy ketika itu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, kembali kepada penyembahan Allah Ta'ala. Amat sukar. Di antara kesukarannya baginda ni difitnah, dicerca, dihina, dikeji. Antara kejian yang sedih. Macam manalah Muhammad ni boleh diutuskan menjadi seorang Rasul walhal dia bodoh. Nabi mustahil bodoh. Sebab sifat wajib bagi Rasul ada 4. Apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita fokus kepada fatanah. Apa maksud fatanah? Bijaksana. Yang mana apabila puak-puak musyrikin jahiliah ni cuba membandingkan Nabi dengan penduduk-penduduk yang lain, Nabi ni dia satu yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Apa dia? Dia ummi. Tak pandai baca nak? Tak pandai baca, tak pandai tulis. Kenapa? Okey, ini tanda kerasulan baginda tau. Bukan dia bodoh, sedangkan dia fatanah. Dia bijaksana. Dia boleh belajar dalam masa sehari, dia boleh. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala tak bagi. Tanda kerasulan Muhammad tercatat dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur. Yang mana di antara tanda-tanda kerasulan Rasul akhir zaman, dia ummi. Dia tak pandai baca. Dia hanya boleh berbicara. Dia boleh bercakap tapi dia tak pandai baca. Itu yang menjadi penghinaan di kalangan orang-orang jahiliah musyrikin. Bila mana Nabi bercakap, hang ni pergi ambil tang mana? Kata Nabi, aku tak ambil di mana-mana. Aku menerima ilham daripada Allah melalui seorang utusannya, yang ini malaikat Jibril, untuk aku sampaikan. Dia untuk mereka ni. Okey. Kenapa Nabi tak pandai baca? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tanda kerasulan baginda. Orang yang tak pandai baca macam mana dia nak mereka-reka? Dia nak mereka macam mana? Dia nak baca pun dia tak kerti. Dia nak karang pun tak boleh. Kalau kata dia penyair, dia nak mengarang pun tak boleh sebab dia tak pandai tulis. Sememangnya Allah Ta'ala tak bagi dekat dia pandai baca dan pandai tulis. Walhal baginda bijaksana. Baginda hanya boleh menggunakan lidah untuk berkata-kata sesuatu yang paling-paling benar. Waktu Nabi berkata-kata, ni yang Nabi dikatakan orang yang memindahkan perkataan daripada perkataan Jibril kepada baginda, dia pindahkan perkataan itu untuk maslahat awam. Di antara yang Nabi ucapkan, pertama bila permulaan hujah baginda, dia akan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu perkataan dia. Aku naik saksi dengan Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Yang tidak boleh sekutu, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia ambil saksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi dengan aku, Muhammad adalah seorang utusan Allah. Mana bukti? Mana dia sorat? Tak ada. Tak ada sorat. Pasal apa tak ada sorat? Dia tak boleh baca. Dia hanya ada kata-kata. Tapi dia pindahkan perkataan daripada Jibril lalu dia sampaikan kepada orang ramai. Ikut tak mereka? Sikit sangat yang ikut Nabi SAW. Terlalu sedikit. Banyak yang menghina. Untuk apa? Kenapa Allah Ta'ala buat begitu? Allah Ta'ala nak bagi kita faham. Kebiasaannya pada perkara-perkara yang baik, lambat. Lambat, ambil masa.
Baru orang dengar. Maka bersabarlah dalam tempoh mendidik. Kita nak didik anak-anak kita pun lama nah. Dia duduk dengan kita sementara dia nak boleh sembahyang betul-betul 5 waktu secara tetap. Ambil masa tak? 5 je kot. Ambil masa. Kita ajak dia. Biasanya budak-budak ni diajar dengan solat maghrib. Sebab maghrib tu mak ada di rumah, pak ada di rumah. Nah, tak ajar. Boleh panggil dia dengan maghrib. Insya dia nanti lena. Kalau anak-anak saya lah, permulaan saya didik dengan maghrib. Nah, insya dia lena. Subuh esok dia sembahyang dengan pakai baju sekolah. Nah, lepas tu mai setahun kita buh satu lagi. Suruh dia tambah satu lagi. Zuhur. Dia tak mau Zuhur ni. Susahlah balik sekolah penat-penat. Nak makan nasi, nak pergi kafar. Dia akan bagi alasan. Masa tu baru dah jam 1 tu. Nah. Tak, kalau tak mas sembahyang, jangan makan nasi. Oh, sampai macam tu mak ni. Jangan makan nasi. Dia suka makan. Nah. Baru nak bagi 3. 7 tahun dah dia hidup. Nah. 3 tu sampai umur 8 tahun. Tambah lagi 1. Asar wajib pasal apa? Bila dia pergi kafar wajib. Solat asar berjemaah. Dapat dah 4. Nah. 1 yang susah sikit nak dapat Aisyah. Dia akan tidak awal. Dia akan tidak awal. Kita cari pula satu orang. Ambil masa umur 10 tahun. Baru dapat 5 waktu. Lambat. Ini dinamakan tempoh pendidikan. Lepas tu, jangan terkejut. DP umur 17 tahun dia boleh tinggal tak semayang terus. Satu pun ambil hak. Nah, orang tak semayang. Semayang, dia pemurung. Masuk duduk dalam bilik senang. Kita ingat dia semayang, dia tak semayang. Ada. Dan jangan terkejut, umur 50 tahun pun tak semayang. Ada tak? Oh, pendidikan lama, no? 10 tahun satu waktu pun tak dapat. Itu yang kata kita ni, Allah Ta'ala bagi perantaraan kepada kita lidah bercakap lah benda-benda yang baik. Jangan berhenti untuk berkata yang baik. Terutama di kalangan sama-sama kita. Duduk dalam rumah tu tanya. Masuk tu hang semayang tak lagi? Hang semayang tak lagi? Apa mak ni? Orang dah semayang dah tak tengok tadi orang semayang. Dah tak nampak. Aku tak tengok kenin hang basah pun. Kenin pun dia perhati tengok dah. Tanya juga. Biar sampai dia pemeluat. Tapi kalau tak ada bercara ni, mana radio buruk ni tak berbunyi. Mujuklah ada radio buruk tu, no? Bolehlah juga. Esoknya bila dia tak ada, nanti kita akan terngiang-ngiang di telinga. Saya suka belajar kalau balik malam. Kalau balik malam. Sampai hari ni, walaupun dia dah meninggal 25 tahun yang lalu, bila termalam saja saya balik, jadi takut. Sampai hari ni. Jadi takut. Pasal bagi dia satu kesalahan. Mungkin satu dosa besar. Kalau kita balik termalam sikit. Bagi dia, malam tu adalah tempat syaitan keluar melewat, dia kata. Hang nak jadi setan ke? Dia panggil setan lah, no? Hang nak jadi setan ke? Walhal kita nak pergi tu punya, abang jadi kan dulu kena angkut ayam, cari kayu, no? Ni kalau nak pergi mana-mana setahun sekali nak keluar pergi beraya, minta izin dekat dia nak keluar pergi beraya. Dia bagi tapi lepas solat Zuhur. Kita dah siap, dah semua masak dekat dia baru nak keluar. Dia pesan balik sebelum malam. Dulu kan naik bah kuning tu. Bah kuning tu kan banyak kan ada gerik macam ni, no? Bukan pergi mana pun. Pergi raya rumah kawan. Tunggu bah lah sejam sebiji. No? Selepas sebiji tu pakailah. Termalam. Allahu Akbar. Dulu rumah kunci kan macam kunci lah ni. Selak tu saja. Bukan dia nak kunci tala-tala dah. Rumah tak ada apa. Ada lantai lah. Tengok dia kunci kot dalam dia berselak tu.
Nak panggil takut. Tak panggil lagi takut hantu duduk dia. Saat tu dengar. Ayah saya balik daripada surau. Balik main. Awak hantar masuk? Oh, nampak muka ayah semangat. Untuk dia bagus lah. Awak hantar masuk. Kunci pintu. Masuk. Nak tumpang ikutlah belakang tu pelan-pelan. Aku ingat hantar awak balik dah. Cukup dia kata tu. Cukup sikit lah. Aku ingat hantar awak balik dah. Cukuplah nak pergi kat sana. Pergi dah. Push. Bisa dah sampai ke dalam perut. Yang kata personal lidah tu noh. Masya Allah. Allahu Akbar. Sampai hari ni saya kata saya terngiang-ngiang kata-kata daripada dia tu. Kalau kata malam, bagi dia haram. Ni ada orang kisah no. Tak kisah kan. Sedangkan malam orang cari untuk nak keluar. Subhanallah. Kita gunakan lidah kita ni untuk sesuatu yang membawa manfaat. Ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Paling besar kejahatan adalah lidah. Bermula daripada lidah. Berlakunya di antara paling besar kejahatan. Maka lazimkan akan memeliharanya dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Jadi dia kata cara nak jaga dia, nak memelihara lidah ni, dia tak boleh tolong lain daripada kebinasaan, melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Bila hang tak bercampur dengan orang, kau orang bercakap. Maksud dia macam ni lah. Bila hang tak bercampur dengan orang ramai, hang kau orang bercakap. Apabila kamu tidak pandai nak kawal, kata-kata. Setengah orang dia memang suka bercakap. Dia tak boleh tengok orang lah. Sampai kita tengok dia pun takut. Dia tu kalau cakap tak boleh break. Berlambat-lambat idea dia main lepas satu-satu. Dia tanya kita soalan, kita tak ada habis lagi jawab soalan ni. Dia dah asal dah soalan lain. Dia ni hebat boleh jadi wartawan. Pagi-pagi tengok, hebat kau ni. Kita tengok-tengok dia, kau nak tak boleh duduk dengan dia. Dan dia kata mengekalkan diam, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata, lebih baiklah diam. Kecuali ketika berhajat untuk berkata-kata seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. 3 keadaan yang dia suruh kita cakap banyak. Belajar. Belajar ni waktu disuruh membaca, bersoal jawab, memberi pendapat, berkongsi pengalaman, berkongsi cerita, itu belajar. Mengajar, berkongsi ilmu, itu mengajar. Dan dia kata, kata-kata yang memberi manfaat. Apa juga perkataan yang boleh membawa manfaat kepada orang lain, sama ada dari segi nasihat, dari segi sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, dari segi kata-kata para ulama, maka itu dinamakan boleh kita bercakap. Bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan daku. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ini. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, yang mana Muaz bin Jabal berjumpa dengan Nabi SAW satu hari. Dan selalu saya contohkan bahawasanya sahabat bila bertemu dengan sahabat yang lain, dia penanti minta nasihat. Hari ni nak nasihat apa? Jumpa Rasulullah. Muaz. Sayyidina Muaz bin Jabal adalah seorang penuntut ilmu yang paling tekun. Paling tekun. Kalau dia jumpa Rasulullah tu ada saja dia nak suruh Rasulullah kata. Rasulullah kata, tadi bukan baru sudah dengar kuliah aku kak? Dia kata, minta sikit ya, sikit saja. Bagi kat dia sikit pun tak apa. Maka Rasulullah SAW pun bawa pula tarik lidah dia yang mulia tu, pegang dengan 2 anak jari dia. Nabi kata, jaga ni. Jaga ni. Kalau kata hang nak sempurna iman hang,
nak sejahtera kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, hang jaga benda ni. Jaga lidah. Makna dia jaga kata-kata. Bila kita duduk dengan orang, bila kita bercakap dengan orang, jaga. Adakah kata-kata aku ni akan meninggalkan kesan dalam hati dia? Fikir dulu, Kalau rasa-rasa macam dia nak terasa, jangan cakap. Boleh tak kalau aku nak kata kat dia macam ni? Kalau hang tanya munafik, dia akan kata, elok sangat, aku suka. Hang kata baik kat dia teruk-teruk sikit. Kalau kita tanya tentang orang yang beriman, tak salah, tak usah kata kat dia betul. Tak usah kesian kat dia. Kita pun bukan baik mana. Itu pesanan daripada sahabat yang beriman. Kalau aku tak boleh, aku kata terus ya, tak ada tinggalnya, tak ada taruh-taruh. Bagi ya. Ada dua jenis sahabat. Maka berpeganglah pada sahabat yang selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Apapun lidah kita ni. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Berkata oleh syair, yang ini penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Ini dia satu cerita hadis di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Satu hari ketika ni Rasulullah dah wafat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lepas daripada solat subuh, dia akan duduk di mimbar dalam Masjid Nabawi, bersandar di mimbar Nabi SAW. Hal keadaan dia sambil memegang lidah macam Rasulullah tunjuk contoh kepada Muaz bin Jabal. Lepas tu perbuatan Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini diperhatikan oleh Umar Al-Khattab. Awaklah dia duduk pegang lidah dia, dia balik lidah dia pegang betul, dia balik lidah dia pegang betul. Awaklah dia duduk main lidah dia. Kemudian menghampirilah Sayyidina Umar Al-Khattab kepada khalifah yang pertama selepas wafatnya Rasulullah. Pasal apa duk pegang lidah, dia tanya. Pasal apa duk pegang lidah? Dia tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Dia abang dia kata, inilah yang mendatangkan akan aku segala tempat kebinasaan. Yang inilah punca bagi segala kebinasaan. Apa dia? Lidah. Waktu kita bercakap, kita tak fikir. Rupa-rupanya kata-kata kita tu ada menyinggung perasaan orang lain. Ada hati yang terluka. Kerana sesungguhnya kata penyair, luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah. Betul? Kalau kita luka di luar, mudah sembuh dengan cara kita ubat. Kita boleh sapu ubat. Tapi kalau luka di hati, lama. Sebab itulah kata-kata penyair di habaq dia kata, lidah tu tajam daripada lembing. Lembing itu boleh luka kat luar saja. Sementara lidah tu tikam di hati yang tak boleh kenang lah kata-kata dia. Duduk tu. Sampai dah lama-lama duduk. Kenang balik, aku terngiang-ngiang lagi. Walhal dah lama. Kalau luka di jasad tinggal parut saja dah. Tapi kalau luka di hati ni, mengalir air mata sebelah. Aku tang dia pukul itu tak apa lagi. Baiklah dah, lega lah dah. Tapi yang dia kata tu aku tak boleh lupa. Inilah yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Benda ni akan membawa kebinasaan. Macam yang kita faham, kenapa perempuan itu paling banyak dalam neraka. Adalah dengan sebab lidah. Waktu nak bercakap ni seronok. Sebab tak ada insurin. Kata kau orang, Allah Akbar, sakitnya kita yang mendengar. Tambah kalau orang nombor 2 tukang sampai. Lagi sakit. Okey, macam mana cara? Di antara cara untuk kita, kalau kita terimalah khabaran
Orang kata dekat kita sekian. No? Macam mana cara kita nak pujuk hati kita? Di antara ini nasihat, kata-kata nasihat daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bila orang main sampai dekat kita, hang tahu tak, mereka duk kata dekat hang macam ni. Kita percaya sahabat yang bawa cerita kat kita tu mungkin dia sayang dekat kita sebab tu disampaikan. Kita pesan pada hati, pesan pada kawan yang tukang bawa cerita tu. Ni tanda Allah sayang dekat kita kata. Allah Ta'ala nak bagi kita ni tak sempurna. Bila dah tak sempurna, segala pengurusan kita juga tidak sempurna. Segala perbuatan kita juga tidak sempurna. Maka biarlah orang nak kata. Sebab kita memang tak sempurna, dia berhak untuk kata. Dan daripada ketidaksempurnaan kita tu, kita cubalah perbaiki. Katakan pada diri kita, aku memang tak sempurna. Maka boleh dia kata, lafazlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia pun kata kat aku. Oh, nak katalah lagi. Macam tu yang ada, no? Macam tu yang punya doa ada. Hari ni yang kata dekat aku, siap hamba. Aku simpan dendam. 7 keturunan tak habis. Jadi masuri dah pula. 7 keturunan tak habis. Punya kenang daripada mak sampai ke anak, cucu, cicit, semua dia bagi sekali. Sama kata, sian kat dia tu, no? Itu kebinasaan yang dibawa oleh lidah dah. Dan hendaklah engkau ingat bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Okay, kita nak tengok macam mana. Melalui satu hadis yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya manusia itu apabila berpagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahawa engkau betul akan pertunjukkan. Kerana bahawasanya engkau, jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri ini, mengatakan tentang perkataan yang baik dan anggota yang baik. Berpagi-pagi dia kata, maksud dia setiap pagi. Setiap pagi, anggota kita ni, dia duk tunggu perintah daripada lidah. Mengharapkan kepada lidah bahawasanya dia kata, hendaklah kamu berkata-kata sesuatu yang baik. Kita tengok nak awal pagi tadi. Awal pagi, tak kira lah berapa yang kita bangun. 4 ke, 4.30 ke, 5 ke, 5.30 ke, 6 ke, 6.30 ke. Apa yang kita buat? Beletiak dulu ke? Alhamdulillah. Bangkit kan nak bangkit terus, no? Duduk saat dulu. Ambil bang 2-3 saat. Kalau nak kata pakar yang cerita tentang tidur ni, dia suruh duduk 3 minit. Kalau duduk 3 minit, dia kata kelina pula. Kalau saya lah, tak boleh terlampau lama lah. Duduk dalam tu, ucaplah Alhamdulillah. Tapi kalau Rasulullah tak dia baca apa? Dia baca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. 10 ayat daripada surah Al-Imran. Dia baca waktu tu. Ni baru selit mata, mula nak bercari Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Tu selai tu. 2 muka surat tu. Kau rasa ilham tu nak sampai tak? Kita pun ketika ini anggota kita sedang mengharap. Sebab tu Rasulullah dia baca surah Al-Imran. Anggota kita sedang mengharap petunjuk daripada lidah. Tak kata apa? Tak kata apa juga. Tapi ayat 198 tak silap saya. Maaf. Kata 197. 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran.
Tulis gitu. Lagi saya tak betul dah. Sahabat-sahabat yang boleh apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ada siapa boleh apa? Ayat nombor apa tu dah? Saya ni hafal boleh. Ayat tu tak boleh ingat. Dah lupa. Sampai dekat mana? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sampai dekat tu. Setiap pagi Rasulullah bila bangun dia akan baca 10 ayat tu. Kita ni dah tak hafal baru nak cari muka surat dengan mata perabur nak cari sambil mata dengan nak terkencing kan. Terbarai segala. Tapi ini yang nak agak anggota kita ini sedang menunggu apa lidah nak kata. Berpagi-pagi apa lidah nak kata. Dan akhirnya alhamdulillah selesai kita bertaharah di dalam bilik mandi. Kita kata apa? Kita baca doa kan? Kita baca doa. Doa apa? Doa lepas wudu. Itu yang dikatakan apa yang lidah kata, anggota akan ikut. Kita solat. Andai ada waktu tahajud lagi kita bersolat tahajud. Diikuti dengan solat sunat fajar, diikuti dengan solat fajar. Dan seterusnya, zikir-zikir selepasnya. Itulah yang sedang diharapkan oleh anggota-anggota. Kalau hang betul, kami ikut betul. Kalau hang tak betul, kami jadi tak betul lah. Itulah yang kata anggota. Rupa-rupanya anggota kita ini sedang berbicara. Bercakap-cakap mereka itu sama mereka. Angkut mana pun lidah kena betul. Macam tu juga hati. Hati kenapa betul? Kami ni anggota ni tangan, kaki, telinga, badan, kepala ikut saja. Apa kata hati, apa juga terbit daripada lidah. Itulah yang dimaksudkan. Kalau elok, maka eloklah. Tapi hati lagi raja daripada lidah. Hati kata untuk semangkirah ni sakit pinggang. Jaga dah pergi 4. Sakit pinggang untuk semangkirah. Tidak tu. Tapi dia tak pernah lezat sebab apa? Dah kenyang lena tu. Kan Allah Ta'ala tak bagi kita masa tidak terlampau lama dah ni. Allah Ta'ala tak bagi dah. Dia letak kepada kita kalau boleh tidur malam 4 jam tu rasa macam puas sangat dah. Kita tak ada yang boleh tidur sampai pukul 8 pagi. Rasa tak boleh lena dah. Pedih beli mata dah. Kerana Allah Ta'ala dia tarik nikmat tu. Dia bagi nikmat beribadah. Itu yang Allah Ta'ala bagi. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak ajak kita sama-sama berzikir. Terjaga tengah malam. Apalah di antara zikir yang terbaik kalau kata tak mahu main tajuk. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai telinga pula. Tak gini gerak pula. Sampai telinga pula. Yang jenis ketegak orang kiri ni. Buat baca yang tu. Baca yang tu. Terjaga baca yang tu. Kalau kata kita tak masmayang. Segan nak beli ayam. Segan panggil telekung. Segan nak panggil sembahyang. Baca tu. Masya Allah. Apa dia? Itulah kalam mendidik kita. Suruh sembah Allah yang wahid. Yang tidak ada sekutu baginya. Berkata oleh Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala. Apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Dan lemah pada badan engkau. Dan tertegah pada rezeki engkau. Maka ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat. Kalau nak tahu, kata Malik bin Dinar, anda yang rasa hati yang keras. Macam mana hati keras? Hang bagilah nasihat macam mana pun dia tak terima. Yang dia dengar, orang lain. Kalau orang cerita tentang keburukan, dia tulang macam tu. Dia penuh. Dia ada juga. Yang hati keras. Ataupun apabila diberi nasihat, ada saja perkataan dia nak jawab. Dia ada alasan-alasan tersendiri. Lagi satu apa tanda hati keras? Susah menangis pada perkara-perkara kebaikan. Susah menangis. Tapi kalau hati dia lembut, mudah disentuh. Silap sikit saja tentang kesalahan dia, dia menangis. Tentang kesalahan orang, dia menangis. Menangis kerana
rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis kerana dosa yang terlalu banyak. Menangis kerana takutkan azab Allah Ta'ala. Itu orang yang lembut hati dia. Ataupun dia kata, yang tertegah pada rezeki, lemah badan. Orang yang lembut hati, orang yang kerah hati, lemah badan. Tak larat ni selalu. Berpunca mana dia main tak larat ni? Makan banyak. Bila makan banyak, badan lemah. Dan lagi satu dia kata, kalau hang mulut jahat, apa akan berlaku? Tertegah rezeki. Sebarang jenis rezeki dapat, tapi tak berkat. Dapat selalu, habis pun selalu. Ketahuilah, sebab kita suka kata-kata yang lara, suka merapu. Ketahui oleh bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat. Kita bercakap ni ada yang berbentuk taat, taat ni benda baik lah. Maksiat, benda tak elok. Atau yang harus yang sia-sia. Maksud yang harus yang sia-sia, suka merepek. Suka merepek. Merepek sampai tak tentu hala cakap. Okay, maaf nak. Kalau saya kata, bila kita jumpa orang latah, dia kalau dapat orang latah, dia nanti kacau kawan tu. Kawan tu tak sedar. No? Dia nanti kacau lah kawan tu. Ini di antara yang dia kata, harus yang sia-sia. Boleh. Tapi sia-sia. Kesian dekat kawan tu. Dia suruh pegang taik lembu, kawan tu pegang. No? Suruh pegang kuali panah, dia pegang. Dia mungkin waktu tu dia terlupa. Atau dia hilang. Atau dia terkejut. Wallahualam, kita tak tahu lah. Allah Ta'ala yang bagi dekat dia kan. Dia tengok, saya pernah jumpa dulu. Kenuri kan gotong royong. Kenuri kenara, dulu orang panggil kenuri kenara. Dan ni jumpa je orang latah, tapi jarang-jarang kita berkumpul lama-lama tu. Dia penting kata kat dia, tu hampir pegang tu. Kek tu dia pergi. Dia lembu. Pegang tu. Tu bermakna dia lupa lah. Dia, waktu tu mungkin dia hilang ingatan seketika nak. Kalau kata kuali tu tengah panas tu, dia boleh pegang dua belah tangan. Tanpa rasa lepas tu baru dia, okay, ini benda ni benda harus. Tapi sia-sia. Tak usahlah. Kalau kita dengar, kadang-kadang hak yang dia buat pula, hak yang sempoi punya tu, hak yang mencarut. Oh dia pun pakat gelak lah, seronok lah. Dengar dia duk kata merepek-repek. Ajak dia menari sampai dia letih. Benda harus yang lara. Yang sia-sia, jangan terlibat lah tu. Jangan terlibat. Bukan salah orang yang latah tu. Salah orang yang musik. Dia latah, Allah Ta'ala dah bagi dekat dia macam tu lah. Maka jika ada ia taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan. Kalau nak tahu cakap kita tu yang baik, apabila kita ajak orang buat baik, kita larang orang buat jahat. Maka padanya pahala yang besar. Padanya, bukan padanya. Padanya pahala yang besar. Dan jika ia maksiat, maka padanya siksa yang engkau tiada kuasa menanggungnya. Kita bagi perhabis dulu lah. Sabda Nabi SAW, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَى حَصَائِرُ أَلْسِنَتِهِمْ. Artinya, dan tiada mensembamkan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung mereka itu, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Apa dia sembam ni? Kita tengok lagi nah. Yang dimaksudkan oleh sabda Nabi SAW ni, apakah yang dikatakan sembam? Dihumban. Tulis kat situ. Mensembamkan. Dihumban. Nanti bila-bila baca, buka-buka tengok apa yang duk sembam muka dengan hidung aja. Dihumbankan mereka itu ke dalam neraka dengan sebab kata-kata mereka itu. Ini maksud daripada hadis Nabi SAW. Tidak dihumbankan akan manusia atas muka mereka itu atau atas hidung. Oh, muka dengan hidung je kah? Kalau muka dengan hidung pun pergi, satu jasad ikut sekali lah. Pasal yang tukang kata tu lidah. Apa yang ada di muka, ada mata, ada lidah, ada telinga, ada hidung. Kan muka dengan hidung aja. Tak. Makna dia di sini, ini yang dikatakan kata-kata kiasan daripada Nabi SAW. Manusia itu akan dihumbankan ke dalam neraka dengan sebab lidah
Ini kata-kata mereka tu. Kita tahu apa juga yang kita bercakap hari ini akan dibicarakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau kata banyak perkataan yang baik, maka baiklah yang akan dibicarakan. Kalau banyak perkataan yang buruk, maka buruklah yang akan dibicarakan. Di antara pesanan terakhir, dan jika ada perkataan itu yang harus, yang tiada berfaedah, maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiraman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya, dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia, dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, pada ketika huru hara yang sangat besar, lagi pada ketika lapar, dahaga dan bertelanjang. Dia kalangan suka bercakap, tapi cakap ni cakap merepek. Sia-sia, lara, tak ada apa. Merapu saja. Tak ada langsung pengisian. Tak ada apa. Benda ni malaikat tulis juga dia kata. Bagi kerja dia kata. Bagi kerja dekat malaikat kiraman katibin. Kiram ni maksud dia mulia. Katibin ni kerani. Kerani yang mulia. Siapa dia? Raqib dan juga Atid. Bila kita ni merapu saja, malaikat tulis apa juga yang kita kata. Maka ditulis. Dikirim dekat Allah Ta'ala. Bila dikirim pada Allah Ta'ala akan disimpan. Setiap perkataan yang kita cakap kosong, yang tiada manfaat, yang tiada berfaedah tu. Esok ni baca lah. Baca di mana? Di hari yang huru hara. Hari apa hari huru hara ni? Hari kiamat. Dia panggil nama kita. Kita pun pula. Dah baca. Allah, aku punya merapu lah di dunia dulu. Semua kita kena baca. Yang mana dia kata pada hari yang sangat huru hara. Pada hari yang lapar dahaga. Pada hari bertelanjang, baju pun tak ada nak pakai. Apalah hendak merapu. Nur kali duduk tunggu ramai. Duduk tunggu kamu tu merapu saja bang berapa puluh tahun. Hidup dengan lara. Dipenuhi dengan kata-kata yang kosong semata-mata. Langsung tiada memberi manfaat. Tapi kalau kata-kata orang yang selalu baca Al-Quran ni dah, akan keluarlah. Bacaan Al-Quran dia pada sekian-sekian tempat, pada waktu sekian-sekian waktu yang mana dinasihatkan oleh para alim ulama, para cendekiawan untuk kita menguatkan ingatan. Kita suka lupa kan? Suka lupa betul tak? Ada tak yang dia ingat, hal yang dia ingat tu dia lupa. Orang yang suka lupa tentang ilmu yang bermanfaat. Antara yang dikongsikan oleh para ulama. Ulama kalau kongsi kita boleh pakai. Nah, yang ini membaca Al-Quran sebelum subuh ataupun sesudah subuh. Maksud dia sebelum subuh ni 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Kita duduk tunggu subuh. Ni celik mata pun orang dah azan. No? Tak ada lah sebelum subuh. Maka bacalah selepas subuh untuk menguatkan ingatan. Kalau nak menghafaz, setengah jam sebelum subuh. Itu waktu yang paling terbaik, otak tengah fresh. Waktu tu mengapai cepat? Cepat dapat. Jangan menghafaz selepas asar. Lepas asar tak elok. Boleh baca tapi tak berapa cantik untuk menghafaz. Masa tu pergi gerak, pergi main di luar lah. Kalau boleh main di luar. Waktu di antara yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran wal-Asr. Waktu bersantai orang Arab. Orang Arab paling suka selepas asar. Sampai hari ni. Orang Arab dia paling suka lepas asar. Waktu selepas asar ia waktu bermain. Tak kira lah. Tua ke muda ke nak pergi main goli boleh lah. Lepas asar tu. Masa tu otak dia perlukan rehat. Tapi kita ni punya rehat lah. No? Tak kerja apa pun. Pencing dah. Kan? Punyalah rehat. Tak apa ni. Tasak rehat. Lepas zuhur rehat. Tidur lepas zuhur. Boleh tidur lepas zuhur? Boleh nak. Qailullah juga disebut qailullah. Setengah jam sebelum zuhur. Qailullah. Dapat sunat. Pahala besar. Kalau kata tak sempat tidur setengah jam sebelum zuhur, maka boleh tidur selepas zuhur. Tapi biasanya kalau tidur selepas zuhur, dia pening sikit. Dia pening sikit. Dia
Tapi kalau orang tidur takat-takat 15 minit, setengah jam tu dia taklah pening. Hang tu gasak sampai asak pula. Termangkit menilau. Awak yang bodoh sangat. Lama sangat kot. Itu di antara nasihat para ulama yang diberi nasihat. Waktu yang paling tak elok tidur, lepas subuh dan lepas maghrib. Paling tak elok tidur. Sebab dia suruh kita baca Quran lepas subuh dengan lepas maghrib baca Quran. Time tu lah dia mengantuk. Kan kita nanti mandi. Lepas tu sembahyang maghrib. Dia punya mengantuk tahap ni tu. Boleh tidur sambil duduk. Tak lagi elok-elok Isya kita kata, aku tak lagi Isya ni aku nak lena terus. Pembohong. Dia celek mata punya luar. Hilang rasa mengantuk. Syaitan ni dia tunggu. Hang nak cari waktu manfaat. Lepas subuh dengan lepas maghrib. Waktu tu lah dia nak pergi lena. Kita pun buka Al-Quran. Tambahkan bulan puasa. Bulan puasa kan kita bangkit awal. Masak bersahur untuk ahli keluarga. Paling cantik. Pahala besar tu. Pahala paling besar. Lepas tu tadarus, sambung dengan tadarus. Tadarus ni bila ada kita baca ramai-ramai, kita kan tukang semak. Orang ni baca, kita semak. Orang ni baca, kita semak. Turn kita tak sampai lagi. Hak dia semak tu dia punya lena lah. Sampai turn dia. Habis. Tang mana? Aku lena. Ini kerja syaitan. Dia akan cari satu ruang yang manfaat untuk tidurkan kita. Usahlah pada hati. Janganlah hang lena. Bila nak lena, bagaimana Mata tu automatik, dia pejam. Dia terpejam dengan sendiri. Lagi 1 tahun. Nak tidur. Saya nak contoh ni pengalaman saya. Waktu zikir 33 tu. Kan lepas subuh kita ada zikir 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya sampai angkat tasbih tu perhati. Dia ni ada ubat lena. Dekat tasbih ni lah. Elok kita pun tarik buah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak jalan dengan hati yang dengan tu lah berjalan. Dengan tu lah berjalan. Kalau kata tak jalan dengan hati, boleh. Boleh celek. Jahatnya Allahu Akbar. Itulah kita manusia yang serba kekurangan. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah ada rezeki kita akan sambung tahun depan. Pasal yang keempat pada menyatakan perut. Ni semua orang ada ada yang tak ada perut. Tak ada hati perut ada. Perut semua orang ada. Tak ada hati perut ada. InsyaAllah kita sambung tahun depan. Nak tahun depan pun tak lambat dah hari ni dah 27. 26. Alhamdulillah, jalan hari ini lengang, jalan Pulau Pinang. Rasa aman dia nak main tadi. Orang pakak-pakak bercuti Ada soalan nak tanya. Okey, kalau tak ada apa, saya sudah dulu minta maaf atas. Ya, silakan. Okey, baik, terima kasih. Berkenaan dengan sedekah subuh. Yang paling baik buat sebelum azan ke atau selepas azan? Bila dinamakan subuh ni, tak kiralah sebelum azan ataupun selepas azan. Bila masuk waktu subuh tu, eloklah kita buat. Tetapi yang paling utama, kita solat dulu. Yang paling afdal, kita solat dulu. Solat sebelum subuh tu kan, atau dipanggil sunat fajar. Kemudian diikuti dengan solat subuh. Okey, kita nak bersedekah. Sama ada berbentuk kebendaan ataupun berbentuk ibadah. Boleh kita buat selepas solat subuh. Makna dia kalau bentuk kebendaan tu kan yang sekarang ni telah pun disarankan oleh
para ulama, guru-guru kita buat satu tabung, bubuh dalam tu. Kalau dulu kita duk bagi dekat anak-anak pergi sekolah, kan letak duit hang RM2, masa dulu RM1.50. Nah, bubuh atok kalau tiga atok lah itu. Lepas tu naik sikit kan, ikut zaman. Dan ni minta budak-budak seorang RM5 ikut buat pergi sekolah, no? Jadi, anak pun dah tak ada, kita pun bubuh dalam tabung. Waktu yang terbaik selepas solat subuh dan ibadah-ibadah di dalamnya. Okey. Yang terbaik sedekahlah pada kedua ibu bapa kita. Yang mana? Sedekah doa. Kita baca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, baikkan Nabi dulu. Nah, wakafatil anbiya dan para nabi, semua nabi-nabi. Wal mursalin dan semua rasul-rasul. Wa ila jami'al arwah. Semua arwah. Jangan ikut. Allah kaya. Kita miskin. Itu baru kita sebut mak kita ke, ayah kita ke, tak payah sebut nama lah. Nah, dan sekalian muslimin dan muslimat. Mulakan dengan Fatihah. Ikuti dengan 3 qul. Mulakan dengan Fatihah. Ikuti dengan 3 qul. Qul huwallahu ahad 3 kali. Nah. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali dan qul a'udzu birabbin nas. Bacalah sambungan kita punya Al-Quran. Kan kita baca, ada yang istiqamah baca sehari semuka, sehari 2 muka, sehari 4 muka, sehari 8 muka, sehari 1 juzuk. Kita sambunglah. Setiap kali kita sambung bacaan tu, sebut kita hadiahkan sekian. Ataupun kita kata aku hadiahkan kepada seluruh muslimin dan muslimat. Jadi mak ayah kita muslimin dan muslimat, tak payah sebut nama pun tak perlu. Okey, tak mengapa. Yang terbaik buat lepas subuh. Lepas solat subuh. Itu yang terbaik. Sedekah yang paling terbaik permulaan hari. Wallahu a'lam. Doa seorang anak kepada ibu paling mustajab nah. Doa seorang anak kepada ibu dia ketika mati. Waktu hidup, doa ibu kepada anak paling mustajab ketika hidup. Tapi bila dah dia mati, doa anak kepada ibu paling mustajab. Ingat dia persedu susah. Kan kadang-kadang ada telekung tapi 2 helai, satu tu jarang betik lalat pun. Telekung dia pun tak elok. Macam mak saya, dia pengurus jenazah. Bila dia selalu akan dapat telekung daripada ayat 9. Kan bila juruh mandi mayat, kita akan ada sekeping kain untuk tutup jenazah untuk dijurui ayat 9, ayat kapok baru itu. Biasanya waris akan bagi upah pada pengurus jenazah. Dulu mereka tak bagi duit. Mereka bagi kain ayat 9 tu. Mereka semua tak mau. Kan takut bau kapok baru itu. Kan dengan bau. Dia kan kapok baru campur cedana, campur dengan 5 purut. Dia nanti bawa balik lah. Kain tu main basuh lah di telaga. Saya nak mandi telaga susah hati betul tu. Duk bau mayat. Lepas tu dia akan buat telekung. Dia akan buat telekung. Dekat anak-anak dia akan buat telekung. Daripada kain ayat 9. Saya ingat saya pakai telekung daripada kain kapan tu lah. Nah, sampai bila dah? Sampai saya habis mengaji Pak Senari. Saya teringin telekung, tengok telekung kawan-kawan yang ada bunga-bunga, yang ada renda-renda, tapi saya tak berpeluang. Saya punya telekung adalah daripada kain kapan, kain ayat 9. Dia bila lama-lama kain tu dia akan gebu ni. Gebu tu. Dia nanti terletak di atas bau. Tapi dia tak elok lah. Dia kuning, makin lama makin kuning. Tapi dia gebu tu. Itu yang saya pakai sampailah saya habis mengaji. Walaupun saya teringin, saya nanti kata dekat dia, mak saya teringin lah nak. Hang pakai tu kain kapan di atas kepala hang tu. Tengok cara dia didik dah. Wallahualam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan.
Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya qadiyal hajat ya mujibad da'wat ij'alna minan najihin fansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmidh dhalimin Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Terima kasih semua. Ya, dah hampir duduk tengok. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Kak Syam. Ya saya. Kak Syam baca doa Kak Syam. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim. Okey. Terima kasih Kak Syam. Semua-semua sahabat.